Salam sejahtera dan selamat datang ke Current Sphere MY. Hari ini kita akan kupas isu panas tentang hukuman sebat syariah di Terengganu dan sokongan Mufti Sabah terhadapnya. Adakah ini langkah yang wajar atau akan mencetuskan kontroversi lebih besar? Tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Isu hukuman sebat syariah kembali menjadi perbincangan hangat selepas pelaksanaan hukuman 6 sebatan terhadap seorang pesalah lelaki di Terengganu baru-baru ini. Sokongan yang dinyatakan oleh Mufti Sabah, Datuk Bungsu alias Aziz Jafar, menambahkan lagi dimensi kepada perbincangan ini. Menurut beliau, hukuman ini adalah selaras dengan prinsip takzir dalam syariah Islam. Prinsip takzir merujuk kepada hukuman yang ditetapkan oleh pihak berkuasa agama atau kerajaan untuk kesalahan yang hukumannya tidak dinyatakan secara khusus dalam Al-Quran atau hadis. Ini bermakna ia adalah satu ruang yang diberikan kepada pihak berkuasa untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan dalam kerangka syariah yang lebih luas. Dalam konteks ini, hukuman sebatan di Terengganu bukan saja memenuhi kehendak prinsip syariah, tetapi juga bertujuan untuk menjadi pengajaran dan pencegahan kepada masyarakat. Datuk Bungsu turut menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman seperti ini perlu dilakukan dengan penuh disiplin dan tertib mengikut garis panduan syariah. Hukuman sebatan bukanlah semata-mata satu tindakan hukuman fisikal, tetapi lebih satu bentuk pendidikan dan peringatan kepada masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menurut beliau, jika sesuatu hukuman dilaksanakan secara tertutup dan rahasia, ia akan gagal mencapai matlamatnya sebagai satu bentuk pencegahan. Namun begitu, beliau juga menekankan bahwa pelaksanaan hukuman ini tidak boleh direkodkan, disebarkan secara viral atau dijadikan tontonan umum tanpa kawalan. Hanya individu tertentu yang dibenarkan untuk menyaksikan hukuman ini, seperti pihak berkuasa agama, hakim syariah, dan pihak yang berkaitan. Ini bagi memastikan falsafah asal hukuman tersebut tidak disalahgunakan atau diputar-belitkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam masa yang sama, Mufti Sabah memberikan amaran supaya isu ini tidak dipolitikkan. Beliau menegaskan bahwa keputusan melaksanakan hukuman sebatan di Terengganu adalah hasil daripada proses ijtihad, yaitu pemikiran bebas yang berpandukan prinsip Islam oleh pihak berkuasa agama di negeri tersebut. Sebarang usaha untuk mempertikaikan atau membatalkan keputusan itu oleh pihak luar adalah tidak wajar dan bertentangan dengan semangat federalisme serta autonomi agama di Malaysia. Ini karena setiap negeri mempunyai kuasa untuk menentukan dan melaksanakan undang-undang syariah masing-masing. Menurut Datuk Bungsu, Sabah juga pernah melakukan hukuman sebatan syariah sebelum ini seperti yang berlaku di Tawau, walaupun beliau tidak dapat mengingati tarikh pelaksanaannya. Namun, isu ini tidak terlepas daripada kritikan dan bantahan, terutamanya daripada pihak yang memperjuangkan hak asasi manusia. Ada pihak yang berpendapat bahwa hukuman sebatan syariah bersifat kejam dan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia sejagat. Namun, penyokong hukuman ini berpendapat bahwa ia bukan sahaja mematuhi syariah, tetapi juga dilaksanakan dengan penuh etika dan marwah. Hukuman sebatan syariah berbeza dengan hukuman sebatan dalam undang-undang sivil. Ia tidak boleh mencederakan tubuh badan pesalah dan perlu dijalankan dengan penuh berhati-hati. Dalam konteks ini, penting untuk kita memahami bahwa perbezaan pandangan terhadap isu ini adalah sesuatu yang lumrah, memandangkan Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat majmuk dengan pelbagai latar belakang agama dan budaya. Bagi umat Islam, isu ini bukan sekadar berkisar tentang hukuman fisikal, tetapi juga melibatkan kepercayaan terhadap keadilan dan pelaksanaan hukum syariah.
Bagi masyarakat bukan Islam pula, isu ini sering disalah tafsir karena kurangnya pemahaman tentang prinsip hukum takzir dalam Islam. Disinilah pentingnya peranan media dan pemimpin agama dalam memberikan penjelasan yang tepat dan jelas mengenai isu ini. Isu ini turut membuka ruang kepada persoalan yang lebih besar. Adakah Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum bersedia untuk melaksanakan hukum syariah dengan lebih meluas di peringkat negeri-negeri lain? Jika iya, bagaimanakah ia boleh dilaksanakan tanpa mencetuskan konflik antara kaum dan agama? Selain itu, sejauh mana keberkesanan hukuman ini dalam mengurangkan kesalahan syariah dalam kalangan umat Islam? Apakah data dan statistik yang ada untuk menyokong dakwaan bahwa hukuman ini berkesan sebagai satu bentuk pencegahan? Kita juga tidak boleh menafikan bahwa isu seperti ini sering dijadikan modal politik oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih sokongan atau menanam kebencian dalam kalangan rakyat. Retorik politik yang bersifat populis seringkali mengaburi fakta sebenar dan mewujudkan ketegangan yang tidak perlu. Oleh itu, penting untuk semua pihak, termasuklah pemimpin politik, media, dan masyarakat awam untuk mendekati isu ini dengan sikap terbuka dan penuh tanggung jawab. Akhirnya, persoalan yang perlu kita renungkan adalah sejauh mana kita sebagai masyarakat Malaysia bersedia untuk menerima perbezaan pendekatan antara negeri-negeri dalam melaksanakan undang-undang syariah. Adakah kita melihat ini sebagai kelemahan dalam sistem perundangan negara atau sebagai satu bentuk fleksibiliti yang menghormati hak setiap negeri untuk membuat keputusan berdasarkan konteks sosial dan budaya masing-masing? Yang pasti, isu ini tidak akan berakhir di sini dan perbincangan tentang hukuman syariah akan terus berlanjutan selagi tiada kesepakatan yang jelas di peringkat nasional. Itulah tadi perbincangan hangat kita mengenai isu hukuman sebat syariah dan sokongan Mufti Sabah. Apakah pendapat Anda semua? Adakah hukuman ini wajar diteruskan atau perlu dikaji semula? Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di bawah. Berbincanglah dengan hati yang terbuka dan pikiran yang waras. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk lebih banyak konten seperti ini. Dan sekian saja untuk video kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian saja, terima kasih semua.